Kombinasi warna yang sama bagi saya satu yang biasa. Tapi bagaimana Zabli ni menyelesaikan kombinasi warna mengikut lakaran yang dibuat itu satu perkara yang luar biasa. Kita akan sama-sama nikmati karya ni. Konsep benda ni dalam Malaysia tak ada lagi rasanya dengan konsep-konsep klasik macam ni. Benda ni bukan hanya atas dunia sebenarnya, tapi adalah untuk bekalan kita di akhirat. Karya yang kita buat tadi, kita akan berkongsilah bersama dengan penduduk sekitar. Jadi kita pilih landmark pantai hiburan ni sebab tumpuan orang kat sini, jadi kita akan sama-sama nikmati karya ni. Rubik's Cube kini melalui suatu evolusi kreatif. Baru-baru ini, tular di media sosial video penghasilan potret menggunakan susunan mainan bongkah warna ini. Zabli Abdul Hadi, anak jati Rompin berusia 34 tahun, meminati bidang seni lukisan sejak di zaman persekolahan. Tanpa disangka, hasil karya yang dahulu dilakar di atas kertas kini dizahir secara fizikal menggunakan Rubik's Cube. Saya bermula bermain Rubik's Cube di tingkatan 2. Saya beli Rubik's Cube di kedai Sebenika di Rompin yang berharga dalam RM2 lebih, saya tak silap masa tu. Memang agak keras lah. Tapi daripada Rubik itulah saya cuba untuk susun jadikan sama warna untuk asah kemahiran menggunakan tangan. Ketika melayari aplikasi TikTok untuk mencari idea bagi menghasilkan video permintaan rakan, Zabli terlihat akan kandungan video yang dekat dengan minatnya, lalu membuka perspektif baharu terhadap medium penghasilan seni potretnya. Asalnya saya tengok satu TikTok daripada orang Rusia kan. Dia ada buat potret menggunakan Rubik's Cube. Saya rasa saya macam boleh buat. Saya cuba mula saya ada sedikit dulu Rubik's Cube di rumah. Saya cuba dulu susun warna-warna tu ikut bahagian-bahagian tertentu dalam potret tu. Dan saya tengok benda tu boleh buat. Jadi itu datangnya keyakinan pada saya untuk beli Rubik's Cube dan kita try buat potret menggunakan Rubik's Cube. Setiap karya yang dihasilkan Zabli bermula dengan pengolahan gambar asal. Namun, tidak semua gambar boleh terus dijadikan potret. Foto asal perlu disunting untuk disesuaikan agar seimbang dan harmoni tatkala dibingkaikan. Ini merupakan proses penghasilan potret ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Almarhum Al-Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj. Cara yang kira yang mudah lah, kita guna filter. Kita pakai filter galeri. Okey, untuk tu kita guna bahagian artistik ni yang ada cut out. Okey, bila dah dapat bentuk-bentuk ni, okey, dia akan ada warna-warna ni kan. Warna-warna ni cuba kita jadikan warna yang lebih kurang. Contohnya warna ini dengan warna ni mungkin kita boleh jadikan warna merah contohnya. Ataupun warna yang lebih terang sikit, warna ini, warna ni kita boleh jadikan dia warna oranye. Untuk tu. Jadi bila kita dah dapat bentuk macam ini, kita boleh ubahkan dia jadi, contohnya yang ini warna, kita jadikan warna songkok dia dengan warna-warna yang gelap ni, warna biru, warna merah di kawasan yang kurang gelap, warna oranye dan warna putih. Daripada bentuk yang kita dapat ni, kita akan kecilkan saiz dia. Dia akan dapat saiz yang kecil, yang betul-betul kecil. Dan daripada saiz kecil ni, kita akan nampak dia dalam berbentuk piksel-piksel kan. Yang tu kita akan gunakan. Bila kita besarkan gambar ni, dia akan nampak berkotak-kotak. Contohnya yang ni, kita boleh susun lah ikut bentuk-bentuk yang ada pada Rubik's Cube ni. Kita susun je lah sehinggalah dapat bentuk yang dia nak.
untuk kita susun dan jadikan potret. Minat dan bakat didukung dengan keyakinan membuatkan Zabli percaya menghasilkan karya mengagumkan. Walaupun hanya perlu menyusun atur kombinasi warna pada setiap bongkah, penghasilan setiap potret tetap mencabar. Cabaran pertamanya, kalau kita tak mahir gunakan Rubik Cube, mungkin susah sikit lah sebab kita tak tahu lagi macam nak susun warna-warna tu. Yang keduanya, kalau kita buat pengambilan banyak masa ni, apabila Rubik Cube tu banyak sangat dia punya tone-tone warna tu, warna merah tu dalam satu cube tu banyak sangat warna, jadi kita ambil masa sikit untuk dapatkan warna-warna dia tu. Itu rumit sikit lah. Bagi menghasilkan potret, kaedah yang digunakan Zabli untuk mendapatkan kombinasi warna membabitkan dua cara, iaitu mencari persimpangan T pada cube dan juga melakukan pergerakan sama secara berulang. Jadi yang ni ada warna kuning, kita turunkan kuning ni kat sini. Pergerakan yang sama, ke belakang, ke kanan, undur balik, ke belakang, ke kanan, undur balik. Dan kuning dah ada dekat bahagian bawah. Kita buat saja, dapatkan bentuk yang sama. Kita letak di posisi dia dan benda ni kita nak letak di frame. Masa diambil untuk menyiapkan sesebuah potret adalah 3 ke 4 jam dan hampir 1 jam lagi diperlukan untuk menyusun bongkah-bongkah pada bingkai. Proses ini nampak mudah, namun masih terdapat risiko berlakunya kesilapan. Kesilapan tu memang ada lah. Biasanya maksudnya kebiasaan pada saya ni, kesilapan tu terjadi apabila kita dah buat. Di tengah jalan tu kita nampak macam tersilap, macam bentuk tu macam tak apa nak jadi kan, tak realistik sangat. Jadi kita kena susun semula bentuk warna dia. Yang mana kita kena cari mana silap tu, kita perbaiki balik. Yang tu. Kalau kesilapan lain tu dari segi bila kita nak letak kat frame tu terjatuh. Bila terjatuh, kita kena cari juga cara untuk samakan bentuk tu balik. Nak susun semula dan barulah letak balik. Cumanya kesukaran tu bilanya kita dah hampir siap habis, lepas tu dekat bahagian bawah kita perasan ada silap. Yang tu kita terpaksa turunkan yang lain tu dan kita betulkan yang dekat bawah lah. Susah sikit lah. Pertengahan tahun 1974, arkitek dari Hungary, Erno Rubik, telah mencipta sebuah cube bagi membantu sesi pengajarannya. 6 tahun kemudian, ciptaannya menjadi antara permainan duga akal terhebat sepanjang zaman. Untuk bermain Rubik Cube ni, cadangan saya, satunya kita gunakan YouTube. YouTube sebagai platform untuk kita belajar tutorial yang ada. Daripada tutorial yang ada tu, kita belajar macam mana kita nak menggunakan Rubik Cube ni untuk selaraskan warna ataupun samakan warna. Sebab dalam YouTube tu banyak macam-macam tutorial yang ada dan kaedah-kaedah yang ada. Dia ada kaedah pantas dan ada juga kaedah yang agak lambat tapi lebih efektif. Kita pulang pada kita untuk pilih yang mana satu. Tapinya untuk guna Rubik Cube ni dia lebih banyak kepada kita untuk berfikir logik. Macam mana nak menyusun warna tu, kita kena berfikir sikit lah. Untuk buat Rubik Cube menjadikan potret pula, boleh buat. Cuma kita kena ada sedikit kemahiran menggunakan komputer lah. Itu kena belajar lah. Daripada foto dijadikan lakaran, asalnya bongkah kini menjadi gambaran. Potret Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah dan Raja Pemaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah akhirnya sempurna. Golongan remaja masa kini bergerak seiring teknologi dan arus perkembangan semasa. Mereka juga turut terkesan dan tertarik dengan kandungan yang dipaparkan di media sosial. Dan bagi mengikuti trend terkini, mereka merujuk kepada yang lebih arif. Salah seorang daripada mereka dulu pernah datang ke tempat kerja saya dan meminta saya untuk mengajar mereka bagaimana untuk publishkan sama video ataupun apa-apa media dia ke dalam internet. Dan pada mulanya saya kurang mahir menggunakan benda tu. Jadi saya fikir, mungkin saya boleh cuba dulu untuk upload satu video ke dalam internet dan saya cuba upload ke dalam TikTok yang baru-baru ni tu. Dan bila saya telah tahu cara-cara tu, saya mulalah mengajar mereka macam mana untuk membuat benda tu. Sesi pengajaran diterima dengan baik oleh kumpulan remaja ini. Apa yang diharapkan Zabli ialah agar mereka menggunakan kemudahan internet dengan berhemah dan lebih bermanfaat
untuk memajukan diri sendiri. Mereka ada tanya macam mana apa konten yang mereka nak letakkan. Saya pernah beri nasihatlah, sedikit nasihat untuk letakkan konten ni. Dia kena fikir satu apa identiti dia sendiri dan letakkan, sama ada dia boleh letakkan tentang kehidupan seharian mereka ataupun dia nak letakkan apa bakat ataupun hobi mereka, terpulang pada mereka. Sekarang ni cuma letak pada mereka untuk fikir apa yang dia boleh ketengahkan. Itu terpulang pada mereka dah nanti. Jadi kat atas. Senang kan? Senang. Faham kan? Faham. Okey, boleh faham. Okey. Bila dapat permintaan daripada saudara Zabli sendiri untuk berkolaborasi ini, kami tanpa banyak bicara terus bersetuju. Dan dia kata nak buat satu konten yang berkaitan dengan tokoh kemerdekaan. Jadi terhasillah projek ini melalui perbincangan yang saya rasa tak lama, dalam kurang daripada seminggu. Jadi alhamdulillah terhasillah apa yang dipersembahkan oleh Zabli untuk projek kali ini. Boleh? Ngam. Kesemua karya yang pernah dihasilkan oleh Zabli sebelum ini adalah secara bersendirian. Bersempena Hari Kebangsaan Negara baru-baru ini, dia telah merujuk kepada beberapa rakan untuk menghasilkan potret terbaru demi menzahirkan rasa cinta kepada negara. Projek kali ini merupakan usaha sama pertama Zabli dan juga beberapa badan lain dalam menghasilkan video potret untuk dimuat naik di media sosial. Lokasi bagi menghasilkan potret ini ialah di studio di Kuala Rompin. Hari ini kita bersama dengan Red Studio daripada Rompin. Dengan Majlis Belia daerah Rompin, kita buat Rubik Cube yang bertemakan kemerdekaan. Daripada pagi tadi, pada pukul 9 kita dah ada kat sini, kita set up sampailah ke tengah hari tadi baru siap. Kolaborasi yang tercetus melibatkan Red Studio dan juga Majlis Belia daerah Rompin. Red Studio selaku media tempatan sangat mengalu-alukan bakat yang dapat memberikan manfaat kepada ramai pihak. Red Studio ni sebenarnya salah seorang ahli dia adalah rakan saya dalam Majlis Belia daerah Rompin. Jadi saya cuba berbincang dengan dia, cuba talk dengan dia macam mana boleh tak kita buat satu kolaborasi yang mana saya nak buat TikTok tapi ada satu orang kata kolaborasi dengan badan lain. Jadi saya berbincang dengan dia dan dia membuat kata putus. Apa kata dia kata kita cuba buat satu video yang mana tim daripada Red Studio ni akan datang dan bantu saya untuk buat video TikTok kali ini. Penghasilan video pada kali ini juga merupakan satu kebanggaan buat Red Studio kerana perancangannya lebih dinamik dan berkait rapat dengan daerah Rompin. Untuk projek kali ini, kita mengetengahkan satu bakat di Rompin lah, satu bakat yang saya pada pandangan kami satu bakat yang sangat luar biasa. Jadi bila dapat permintaan daripada saudara Zabli sendiri untuk berkolaborasi ini, kami tanpa banyak bicara terus bersetuju. Dan bertepatan dengan bulan kemerdekaan dan semangat kemerdekaan ini, dan dia kata nak buat satu konten yang berkaitan dengan tokoh kemerdekaan. Jadi terhasillah projek ini melalui perbincangan yang saya rasa tak lama dalam seminggu, kurang daripada seminggu. Jadi alhamdulillah terhasillah apa yang dipersembahkan oleh Zabli untuk projek kali ini. Jika sebelum ini tujuan Zabli menghasilkan video adalah sebagai panduan untuk mengajar golongan remaja di dalam komuniti dan juga berkongsi minat dan bakat, namun kali ini ia agak berbeza. Inspirasi dan semangat untuk projek ini datang dari keamanan dan kesejahteraan negara yang dikecapi selama puluhan tahun. Untuk video yang kita buat kali ini, saya tak adalah kita letakkan satu target apa-apa, semua tu tak ada. Cumanya kita nak buat kita nak bangkitkan rasa kecintaan kita kepada negara. Salah satunya cara yang kita boleh buat macam inilah, kita buat kelainan sikit menggunakan Rubik Cube. Yang mana saya tengok tak ada lagi dalam negara kita yang nak buat menggunakan Rubik Cube ni. Jadi saya dengan kawan saya di Red Studio, kita cuba buat kelainan sikit tahun ni. Kita buat potret tu menggunakan Rubik Cube dengan bertemakan kemerdekaan. Berbekalkan semangat dan dukungan semua pihak terbabit,
Potret bertemakan Hari Kebangsaan dengan wajah bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman kini siap sepenuhnya. Okey. Boleh ya? Boleh? Okey, biasa kita tengok media sosial lah, banyak keunikan ditunjukkan. Jadi Zabli ni ada satu keunikan yang tersendirilah, yang kita nak buat Rubik Cube punya potret ni bukan senang. Dia perlu gabungan psikomotor dan juga kreativiti yang bukan calang-calang lah. Jadi pandangan saya mungkin di tanah air ni satu dalam berjuta lah. Sangat mengagumi lah Zabli ni dengan bakat dia. Sebab tu kami berbesar hati dapat berkolaborasi dengan Zabli. Penghasilan video pada kali ini bukan hanya terhad di studio dengan latar belakang hijau sahaja. Potret ini akan dibawa ke lokasi tumpuan ramai di Rompin, iaitu pantai hiburan sebagai latar belakang hasil karya ini. Merdeka! Dengan menempatkan potret bapa kemerdekaan di sini, diharapkan dapat memupuk rasa cinta kepada negara sekaligus mengangkat nama daerah yang terkenal dengan ikan layaran ini. Okey, mengikut perancangan yang kita dah bincang bersama, akhirnya karya yang kita buat tadi, kita akan berkongsilah bersama dengan penduduk sekitar karya Zabli ni. Jadi kita pilih landmark pantai hiburan ni sebab pantai hiburan ni adalah satu tempat tumpuan orang kat sini. Jadi yang berlakunya ialah kita akan sama-sama menikmati karya ni di tempat awam macam ni lah. Jadi kita akan buat dua shoot daripada drone dan juga daripada ground. Pelan menghasilkan video akhir melibatkan dua versi. Satu berlatar belakangkan grafik dengan tema kemerdekaan dan satu lagi berkonsepkan pantai hiburan sebagai lokasi menarik pelancongan. Tidak kira bagaimana hasilnya nanti, apa yang pasti, Zabli dan rakan-rakan terlebih dahulu sudah berasa bangga. Perasaan tu kita rasa lebih seronok lah sebab permulaan untuk buat Rubik Cube ni kita lebih macam mencuba-cuba. Daripada fasa mencuba-cuba, kita beralih kepada fasa seronok. Dia makin seronok untuk buat tu. Sebab kita dah nampak cara yang betul untuk siapkan Rubik Cube ni dengan lebih mudah lah. Kalau nak cerita tentang perasaan yang untuk video kali ni tu, video bertemakan kemerdekaan tu, saya rasa lebih bersemangat lah. Sebab kena pula sekarang ni bulan kemerdekaan, yang mana kita tahu antara 31 Ogos hingga 16 September tu hari kebangsaan Malaysia. Saya rasa macam bersemangatlah untuk buat satu lagi potret untuk ditonton kepada ramai. Pembabitan generasi muda dalam penghasilan karya bertemakan patriotik sememangnya sesuatu yang harus dibanggakan. Khairul Hakimi Abdul Haq yang mewakili Majlis Belia Daerah Rompin turut berharap agar bakat belia seperti Zabli dapat digilap lagi. Untuk menyelesaikan kombinasi warna yang sama bagi saya satu yang biasa. Tapi bagaimana Zabli ni menyelesaikan kombinasi warna mengikut lakaran yang dibuat itu satu perkara yang luar biasa yang memerlukan satu usaha dan penumpuan yang lebih daripada itu. Itu pandangan saya. Jadi apa yang dibuat oleh Zabli satu perkara yang luar biasa dan kami di Rompin amat berbangga dengan hasil yang dibuat oleh Zabli ni. Video yang bakal dikongsi di media sosial diharap akan menarik perhatian ramai. Rompin ini merupakan satu kawasan pelancongan di negeri Pahang. Kita ada Pulau Tioman, kita ada Taman Negeri, kita ada pantai hiburan yang cantik. Jadi sebenarnya karya Zabli ini sebenarnya adalah merupakan satu tambahan supaya dia memberi tarikan kepada aset-aset pelancongan di Rompin. Kami berharap agar dengan adanya aset ini, dengan adanya karya Zabli ini, dia lebih mampu menarik lebih ramai lagi pelancong ke bumi Rompin. Dari minat, bakat diasah. Dari inspirasi menjadi realiti. Wajah-wajah ikon negara dipamer sebagai potret hasil susunan ratusan bongkah Rubik's Cube. Semoga usaha seperti ini terus menjadi inspirasi kepada artisan muda yang mahu berevolusi dengan bakat yang dimiliki.
Selamat datang semua, ini masa kita. Tunduk berhemah, bukannya lemah. Dia orang solat tepi futra, tepi padang. Jadi maknanya pemandangan tu tak berapa cantik sebenarnya. Ya. Dengan adanya surau ni, para peniaga boleh solat dengan selesa lah. Orang sekeliling kita support kita. Jadi yang benda tu sebenarnya, sebab konsep benda ni dalam Malaysia tak ada lagi rasanya. Dengan konsep-konsep klasik macam ni, hiasan walaupun kasar, yalah kami bukan asalnya bertukang tapi bolehlah buat dengan masa terluang, masa PKP tu buat sikit-sikit untuk menjadikan surau bergerak pada hari ni yang macam ni lah kan. Tiada yang luar biasa melihat sesuatu lokasi dibangunkan untuk aktiviti perniagaan kendera saji atau food truck. Namun apabila sebuah bas mini yang diubah suai menjadi surau bergerak ditempatkan di tapak niaga di Jambatan Angkat Terengganu ini, suasananya menjadi unik. Untuk surau bergerak ni, untuk food truck parking di food truck Dobris ni, daripada Khamis sampai ke hari Ahad. Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad. Dan 4 hari ini dia akan stay kat sini lah. Untuk kegunaan pengunjung-pengunjung, pelancong yang datang kat sini boleh gunalah. Dan kita sediakan air untuk wuduk. Kan. Tidak terlintas di fikiran untuk melihat bas yang terkenal sejak tahun 1970-an ini dijadikan surau. Menurut pemilik Yusof Hadi Al-Hafiz Sapai, perancangan asalnya adalah menjadikan bas sebagai kendera saji. Namun akhirnya, dia memutuskan untuk mengubah suainya menjadi surau bergerak. Okey, hari ni kita nak buat dinding ni, finishing dinding ni dengan penutup water tank. Kiri dan kanan lah untuk hari ni. Dalam kesibukan berurus niaga, kewajipan menunaikan solat tidak dilupakan para peniaga. Keperluan penambahan fasiliti ibadah itu menjadi antara faktor bas mini dengan nombor laluan 39 ini dijadikan surau. Sebelum ni di food truck Dobris memang kita kekurangan fasiliti lah, seperti surau, tanda. Dia orang solat tepi food truck, tepi padang. Jadi maknanya pemandangan tu tak berapa cantik sebenarnya. Ya. Dengan adanya surau ni, para peniaga, usahawan food truck boleh solat dengan selesa lah, dalam aircon apa semua. Itulah salah satunya saya mewakafkan bas ni untuk dijadikan surau bergerak. Yusof Hadi telah membeli bas ini daripada rakannya di Kemaman pada awal tahun 2020. Walaupun terkekang dengan PKP pada ketika itu, kerja-kerja pengubah suaian tetap dilakukan dengan pematuhan SOP. Kita makan masa lebih kurang dalam 3 bulan. Tapi dengan SOP yang ketat, kita hanya 2-3 orang je lah kita buat ni. Bergotong royong, bertukar lumuh, menyiapkan dengan secepat yang mungkin lah. Walaupun dulu siling ni belum pasang lagi pun kita dah guna dah sebenarnya. Dengan cat tak ada lagi kita guna dah. Dengan semangat tu, kita rasa orang sekeliling kita support kita. Jadi yang benda tu sebenarnya, sebab konsep benda ni dalam Malaysia tak ada lagi rasanya. Dengan konsep-konsep klasik macam ni, hiasan walaupun kasar, yalah kami bukan asalnya bertukang tapi bolehlah buat dengan masa terluang, masa PKP tu buat sikit-sikit untuk menjadikan surau bergerak pada hari ni yang macam ni lah kan. Yang berusia tetap dihargai, yang buruk dicantikkan kembali. Menurut Yusof Hadi, masih terdapat beberapa penambahbaikan lain yang ingin dilakukan, seperti pemasangan karpet dan juga varnish. Namun, kerja-kerja pertukangan buat masa ini sudah memadai. Okey, alhamdulillah kita dah selesai untuk buat finishing wall dia dan water tank. Kiri dan kanan. Okey, lepas ni kita akan pergi ke workshop untuk servis surau bergerak ni.
di 40 Garage. Ayah betul ni foto-foto Masuk di cuci lah. Kilat-kilatkan Ya. Barang. Islam menuntut agar umatnya untuk sentiasa menjaga kebersihan. Surau bergerak ini akan dibersihkan secara menyeluruh pada hari Rabu setiap minggu sebelum bergerak ke tapak niaga. Ia juga bertujuan menjaga imej surau di mata pengunjung. Bagi tujuan penyelenggaraan, Yusof Hadi akan membawa bas ke bengkel rakannya yang menjadi antara penyumbang bersama dalam projek surau bergerak ini. Ni kita dekat Setiu Autopark Padang Air, Jalan Kota Baru. Kita ambil spare part bas surau bergerak. Dia bagi secara percuma. Dia memang sponsor untuk surau bergerak ni sampai bila-bila macam tu. Lepas ni kita akan pergi ke 40 Garage untuk repair dan cek-cek yang perlu repair lah. Walaupun bas mini model Mercedes 309D Motorhome berusia 30 tahun ini masih boleh bergerak dengan baik, ia tetap perlu diselenggara secara berkala bagi mengekalkan prestasinya. Tugas ini digalas Yusma Faizal Abdul Rahman, pemilik bengkel 40 Auto Parts. Waalaikumsalam. Ada masalah scan ni bang? Dia berik ni ada dok pakai bunyi sosek warna tau. Nah. Lepas tu lagi? Lepas tu tukar minyak hitam, radiator. Jadi tu lah. Maknanya tengok mana-mana perlu repair je lah. Nanti ni servis radiator. Lepas tu tukar minyak hitam, bateri. Selain bah lain tu memang kita tak pernah repair bah. Cuma kita repair bah ni sebab kita tengok dia sebagai bah ni bah rare. Maknanya bah berusia sudah lama tapi kita baik pulih ni untuk jadi surau bergerak. Kita berminat untuk sponsor untuk repair bah ni. Maintenance semua kita sponsor bah ni. Nostalgia zaman kanak-kanak ketika melihat bas ini bergerak di sekitar ibu kota Kuala Lumpur membuatkan Faizal berasa teruja dan membuat keputusan untuk menampung segala kos penyelenggaraannya. Bah ni walaupun dia berusia 30 tahun lebih kurang, dulu masa kecil-kecil kita pernah tengok dia di jalan raya, bah mini lah untuk nak pergi mana-mana di ibu kota. Tapi sekarang ni, bah ni kita jadikan dia sebagai surau bergerak. Kita rasa teruja bila dulu tengok bah ni, bah mini sekarang jadi surau. Ubah suai bahagian dan komponen tertentu juga dilakukan terhadap bas bagi memastikan ia berfungsi dalam keadaan baik dan berupaya menjalankan khidmat sebagai surau bergerak selama mungkin. Saya berharap bas ini boleh berkhidmat dengan baiklah. InsyaAllah lah dalam 10 tahun, 20 tahun ni kita harap dia boleh berkhidmat dengan baik. InsyaAllah. Kalau ada lagi macam bah-bah lain untuk nak buat surau bergerak, InsyaAllah pihak kita 40 Autopark sentiasa membantu insya-Allah untuk baik pulih kenderaan tersebut. Tahun 1998, perkhidmatan bas mini di Bandaraya Kuala Lumpur ditamatkan setelah hampir 3 dekad beroperasi. 23 tahun kemudian, bas mini kembali diberi nyawa untuk berkhidmat, bukan membawa penumpang tetapi sebagai tempat beribadah. Bila saya kerap main sini, dia kata teruskan. Jadikan saya ni sebagai bear ikon food truck. Kalau kita tak sediakan, kemungkinan besar pengunjung-pengunjung yang datang ke Terengganu dia tak tahu benda-benda macam ni. Kedai buah Kandamus ini menjadi pembekal buah mangga kepada perniagaan minuman mango float Yusof Hadi. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum tuan. Buah bawah ni, mana-mana. Grade ni. Dua orang dia lemuk mani. Lemuk mani. Harga
Setiap bulan, Yusof Hadi akan mendapatkan bekalannya untuk jualan di tapak niaga dan simpanan secara sejuk beku. Air dah cukup dah ni. Dia akan kita dalam ni ada 4 tank untuk wuduk, water tank ni. Lepas tu air ikon daripada atas ni pun dia akan masuk dalam water tank juga. Kita recycle balik air tu, boleh guna untuk wuduk. Dan air ni dia akan bertahan lebih kurang dalam sehari sekali lah kita top up. Apabila lengkap semua persiapan, Yusof Hadi akan bergerak ke tapak perniagaan Kendera Saji sekitar jam 3 petang setiap Khamis. 7 minit masa perjalanan dari Kampung Duyung ke tapak niaga, bas ini tidak pernah gagal menarik perhatian pengguna jalan raya lain. Di tapak niaga, satu kawasan parkir khas disediakan agar bas diletakkan menghadap arah kiblat. Ni Fazil macam biasa lah. Susun sejadah, kemas-kemas sound system apa semua. Nah. Lepas tu abang nak prepare mango float. Okey, boleh. Okey, baik. Keenakan rasa isi mangga yang manis bercampur aiskrim yang pernah dirasai Yusof Hadi dahulu membuatkan dia tertarik untuk mengusahakan perniagaan minuman mango float bobanya sendiri di tapak ini. Tercetusnya buat mango float ni, waktu tu saya ada final bola antara perlawanan Terengganu dan Perak. Waktu tu 2018 di Stadium Shah Alam. Jadi mango float ni dia satu dia mudah dan sedap tau. Jadi satu bila orang minum air ni, kalau sedap lah air abang, ada isi dadu kan, mango yang didadu, aiskrim yang banyak, lepas tu air pekat. Jadi satu kepuasan untuk diri kita tau. Arahan kerajaan terhadap pelaksanaan SOP dipatuhi dengan ketat. Selain penjarakan fizikal, proses sanitasi juga sering dilakukan dengan kerap berikutan kadar penggunaan surau yang tinggi. Lebih-lebih lagi pada waktu hujung minggu. Selain Yusof Hadi, Hazim Fazli dan Muhammad Salehuddin juga adalah tulang belakang kepada projek bas surau ini. Masing-masing bertanggungjawab dalam mendapatkan dana serta tenaga kerja untuk membantu merealisasikan idea surau bergerak ini. Bas surau bergerak ni sekarang sudah menjadi ikonik untuk food truck drawbridge, yang mana ini adalah salah satu bas surau bergerak pertama yang diusahakan oleh pihak kami untuk kemudahan semua pengunjung dan pengusaha food truck di Terengganu lah. Penting dan perlu untuk kita menunaikan solat, walaupun kita berurus niaga, kita masih perlu menunaikan tanggungjawab kita kepada Allah. Menurut Hazim, ini hanyalah permulaan kepada usahanya dan rakan-rakan untuk berdakwah. Dia berharap projek sebegini dapat menjadi contoh kepada pengusaha di kawasan perniagaan lain. Ini adalah sebagai salah satu contoh yang mana bas ini boleh kita alih sekiranya tidak digunakan, dan saya berharap bas ini akan menjadi satu ikonik dan kekal sehingga yang diperlukan. Selain surau ni yang kami sediakan ni, saya juga ada menyediakan Comel Terengganu Adventure Travel tu, menggunakan 4-wheel pun ada juga dekat sini untuk check-in dan sebagainya. Biarpun sibuk menguruskan perniagaan, tidak lengkap rasanya jika dalam sebulan mereka tidak pergi menjelajah hutan. Eksplorasi membawa pengunjung bersama Terengganu 4-wheel team banyak memberi ilmu dan tunjuk ajar kepada Yusof Hadi.
Walaupun tak ada pengunjung, kita pergi sendiri je benda-benda macam ni kan. Sebab ilmu tu penting. Safety drive menggunakan sistem locker, 4-way drive sendiri, winch. Yang tu antara kepuasan lah sebenarnya. Sebab bukan senang nak dapat ilmu benda-benda macam tu. Melainkan kita boleh masuk hutan sendiri kan. Dan kita boleh menghilangkan stres. Tutup telefon, terus masuk hutan. Tak ada orang ganggu dah kita kan. Tu antaranya yang paling best lah. Paling bijak lah orang Terengganu kata. Selain gugusan pulau dan pantai, sungai juga merupakan antara keindahan alam semula jadi yang menjadi tarikan di negeri Terengganu. Pendedahan lokasi sebegini membuka ruang baharu kepada sektor pelancongan dan aktiviti lasak dalam negara. Kalau kita tak sediakan, kemungkinan besar pengunjung-pengunjung yang datang ke Terengganu dia tak tahu benda-benda macam ni. Jadi sayanglah kalau sekiranya orang tak tahu benda ni kan. Kecantikan semula jadi ni kita tak boleh nak buat-buat. Kita kena hadirkan benda tu kan. Kena ikut serta. Komuniti pacuan 4 roda ini mempunyai pakar yang mahir dalam hal berkaitan keselamatan dan kesiagaan ketika di hutan. Lagi. Ni kita perkenalkan safety officer Port Zani, ex-komando ATM lah. Jadi mengenai winch ni amat penting dalam 4x4 kerana apabila tempat yang sukar, tempat yang berseluk atau tempat tinggi, walaupun kenderaan enjin kita kuat 2.8 ataupun sebagainya, tetapi winch adalah amat penting. Paling-paling tidak pun winch elektrik. Tapi nak cantik lagi winch PTO lah. Kuat. Tapi untuk light core ataupun hardcore sikit-sikit lah. Untuk winch elektrik pun boleh dah. Boleh dah untuk dalam operasi hutan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Benda ni jadi macam ke satu budaya dalam kehidupan kita, jadi kita abadikan dalam orang sekeliling kita lah. Jadi dengan tercetusnya benda ni macam ke bijak lah untuk agama kita, untuk bangsa kita kan, untuk lagi-lagi untuk komuniti food truck Drawbridge sendiri. Benda ni bukan hanya atas dunia sebenarnya, tapi adalah untuk bekalan kita di alam akhirat. Allahu Akbar. Bila hujung minggu lah, kegunaan surau ni tinggi. Lagi-lagi dengan perjalanan daripada food truck Drawbridge ke masjid seberang Takir yang baru tu, lebih kurang dalam 3 kilo. Perjalanan tu ambil masa lah. Para peniaga ataupun staff-staff diorang nak semayang, pengunjung sendiri pun. Jadi bergila-gila dengan SOP sekarang kita memang dah ramah dalam ni lah. Jadi sekiranya lah diizin oleh Allah Ta'ala, ada orang yang nak sponsor ke atau mewakafkan bas double decker, insya-Allah kami akan upgrade sampai ke tahap tu. Sejak ditubuhkan pada tahun 2019, tapak perniagaan ini turut menjadi pusat kepada para pengusaha lain dari sekitar daerah Dungun dan Besut. Waktu operasi pada ketika ini adalah dari jam 4 petang sehingga 10 malam. Selain membantu menguruskan surau bergerak bersama Yusof Hadi, Fazil Abdullah juga punya tugas lain di tapak niaga ini, menghiburkan para pengunjung dengan cara tersendiri sebagai sahabat bear. First saya masuk sini adalah suka-suka je. So bila saya berjumpa dengan organizer tempat ni, dia kata teruskan. Jadi bila saya kerak main sini, dia kata dia jadikan saya ni sebagai bear icon food truck. Jadi lepas pada tu saya terus fokus pada food truck daripada tahun lepas sampailah sekarang ni. Pada setiap Khamis hingga Ahad, Fazil akan mula beraksi selepas waktu maghrib sehingga tapak tamat operasi. Dengan menyarung sepasang kostum beruang, niat di hati hanya untuk menghiburkan pengunjung yang hadir. Saya just buat ni semata-mata hanya untuk keseronokan je. Memang tiada niat apa-apa untuk macam kata nak minta duit ke, nak minta habuan apa-apa, tak ada.
Memang kata niat saya memang daripada dulu tolong orang, itulah sikit sekarang. Kita suka bagi apa yang kita ada. Saya fokus pada keluarga yang bawa anak-anak untuk bagi jajang, bagi gula-gula, lollipop dan sebagainya lah. Telatah yang lucu dan comel nyata membawa senyuman kepada sesiapa yang melihatnya. Keseronokan menghiburkan khalayak bukan hanya di tapak ini, malah Fazil turut beraksi atas undangan di lokasi dan acara lain. Jadi saya buat ni suka-suka lah bang. Memang kata tiada niat apa-apa. Tapi kalau kata ada yang minta untuk macam kata suruh hantar free gift ke atau kata birthday, pergi bagi orang happy. Saya bawa kereta saya sendiri. Setakat ni alhamdulillah lah. Ada je jemputan-jemputan daripada luar, cuma saya tak letak harga. Orang nak bagi, ikhlas je. Tapi fokus saya adalah untuk gembirakan mereka. Cetusan ilham yang terrealisasi cukup bermanfaat kepada setiap penggunanya. Bas ini akan terus dijaga rapi oleh Yusof Hadi selagi berdaya agar ia dapat diwariskan kepada generasi akan datang. Untuk masa akan datang, mungkin kita kena buat general maintenance. Hak mana-mana hak perlu repair, kita repair. Kalau hak mana spare part hak tak ada, kita modify lah hak mana perlu. Macam 40 autopart tu dia memang sponsor lah untuk kita perbaiki dan upgrade bas ni. Ataupun kita ada masalah enjin, dia akan datang. Sama juga dengan Steel Autopart, dia akan supply yang body part yang susah dia akan cari, insyaAllah. Dengan semangat yang saling membantu ni lah yang membuatkan kita lebih excited ataupun jaga bas ni. Dan berharapkan surau ni boleh bertahanlah di masa akan datang. Contoh, kalau benda ni boleh pakai lagi, pakailah selama-lamanya pun tak apa. Sekurang-kurangnya adalah bekalan untuk saya dan sahabat yang lain.